Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita bertemu lagi hari ini. Alright. So hari ini kita nak teruskan bincang topik yang semalam iaitu Socratic Method. Jadi hari ini macam mana kita nak gunakan Socratic Method tu dalam keadaan yang sebenar. Contohnya kita nak mengajar suatu topik, jadi macam mana nak gunakan. Semalam pun ada juga contoh-contoh, tapi hari ni contoh dia lebih kepada aktiviti dalam kelas lah. Right. Jadi guru boleh gunakan Socratic Method ni sebagai induksi. Okay, induksi dalam kelas. Bila nak mulakan kelas tu, kita bagi satu soalan yang spark. Bagi satu soalan, memang teknik penyoalan ialah salah satu cara lah yang paling popular dalam mana-mana guru pun kan. Kita selalu tanya. Jadi itu yang membuatkan budak berfikir. Jadi kita bagi satu soalan sebelum kita nak mengajarkan benda yang kita nak ajar. Jadi tema dia hari ni adalah pelancongan. Jadi kalau boleh tengok gambar-gambar kan, Malaysia Truly Asia, Malaysia Truly Asia. Memang topik dia adalah mengenai pelancongan. Jadi soalan dia saya ada hari ni ialah, saya akan tanyakan kepada pelajar, adakah Malaysia sebuah negara yang menarik untuk pelancongan? Siapa yang setuju Malaysia negara yang menarik untuk pelancongan? Siapa yang tak setuju? Bagi mereka thinking time. Jangan terus nak jawapan. Bagi mereka thinking time about 1 ke 2 minit. Okay, 1 ke 2 minit untuk mereka berbincang, berfikir. Okay. Kalau bersetuju, kenapa awak bersetuju? Kalau tak bersetuju, kenapa awak tidak bersetuju? Okay. Jadi kita boleh gunakan teknik Socratic yang semalam, yang saya ada share dalam video yang semalam. Okay. Kalau yang bersetuju, kenapa awak bersetuju? Kalau tak bersetuju, kenapa tak bersetuju? Okay. Kenapa awak setuju? Kenapa awak katakan demikian? Nombor 3. Kenapa awak katakan awak setuju? Contoh, dia akan cakap lah, kat Malaysia ni best sebab makanan dia best. Kan? Orang Malaysia memang terkenal dengan makanan. Mana-mana negeri pun ada makanan yang sedap. Jadi, makanan di Malaysia ni terbaik di dunia. Tempat-tempat yang menarik. Malaysia ada pelbagai budaya yang menarik. Malaysia ada banyak tempat bersejarah. Okay. Kita pergi kepada nombor 4. Kalau inilah jawapan pelajar kita, kita tanya mereka, bagaimana awak tahu Malaysia ni banyak tempat bersejarah? Apa bukti dia awak mengatakan macam tu? Apa bukti dia awak cakap Malaysia ni makanan dia terbaik di dunia? Kalau dia seorang yang berfikir, dia akan berfikir, Malaysia ni terbaik sebab makanan kita pelbagai. Sebab kita ada pelbagai bangsa, jadi pelbagai makanan ada. Setiap bangsa, setiap kaum ada makanan yang unik terhadap kaum dia sendiri. Jadi sebab kita ni terlalu banyak kaum, kita pelbagai kaum, jadi pelbagailah makanan tu ada banyak makanan. Jadi itu antara satu sebab dia. Jadi kalau dia boleh bagikan contoh-contoh, itu lebih baik. Dan kalau dia boleh kata sebab Malaysia ni pernah tersenarai dalam 7 negara yang mempunyai makanan yang paling sedap. Antaranya adalah laksa. Laksa kita ni memang terkenal di seluruh dunia. Dan top. Okay, mungkin dalam CNN dia pernah terbaca. Jadi dia boleh berikan fakta yang macam tu, terbaik. Okay. Jadi, kita pergi kepada nombor 5. Okay. Ada tak sebab-sebab lain? Jadi kalau dia boleh bagi lagi sebab-sebab lain, lagi bagus. Dan nombor 6. Okay. Awak cakap makanan, salah satu faktor. Okey, salah satu sebab. Tempat-tempat yang menarik, salah satu sebab. Okey, dan mungkin ada orang cakap, orang kat Malaysia ni baik-baik. Orang kat Malaysia ni sopan-sopan. Jadi negara kita ni aman, damai, sesuai untuk orang datang melancong. Okey. Antara 3 ni, yang mana yang paling sebab yang paling utama negara ini sesuai untuk pelancong datang? Antara sebab-sebab ni. Kalau awak lah sebagai orang rakyat Malaysia, yang mana yang awak nak cakap? Awak boleh je cakap semua, tapi awak mesti ada yang main yang awak nak cakap. Jadi itu yang kita nak tahu. Pelajar boleh tak analyse di antara sebab-sebab yang dia bagi, yang mana yang betul-betul sebab yang utama. Okay? Alright. So kita boleh gunakanlah. Jadi selepas awak tahu, kita pergi ke nombor 9 terus. Okay. Bagaimana kesannya kepada kehidupan kita? Maksudnya, awak dah tahu sekarang ni Malaysia ni terbaik. Malaysia ada banyak sebab yang membuatkan Malaysia ni menarik untuk pelancong datang. Jadi,
apa faedah dia kepada awak dan apa yang awak perlu buat. Okey, apa yang awak perlu buat. Alright. Jadi kita pergi kepada sini. Jadi kalau kita boleh tengok dekat sini mungkin ada yang bersetuju. Okey, ada yang tak bersetuju. Jadi yang bersetuju akan bagi sebab-sebab dia, yang tak bersetuju akan bagi sebab-sebab dia. Dan saya akan kongsikan sedikitlah antara sebab-sebab yang mungkin pelajar kita boleh bagi. So contoh, dia akan cakap Malaysia cantik, banyak tempat pelancongan. Malaysia banyak makanan yang sedap, jadi setuju. Malaysia mempunyai tempat bersejarah, Malaysia tidak mahal untuk pergi. Yes, untuk datang ke Malaysia tak mahal. Jadi untuk pergi pun tak mahal. So siapa-siapa boleh datang ke Malaysia. Okay, kalau kita nak pergi ke Korea, kita mungkin perlu saving banyak. Kita kalau nak pergi ke negara Eropah, lagilah perlu saving banyak sebab mahal. Okay. Malaysia rakyatnya bersopan santun dan kaya dengan budaya dan seni masing-masing. Okay. Malaysia aman damai, tak ada perang, betul? Kalau kita nak pergi ke Palestin, Syria, okay, negara-negara yang sedang bergolak, mungkin kita akan fikir 2 kali sebelum kita nak pergi. Okay. Jadi mungkin kurang sesuai lah untuk melancong. Okay. Kalau nak datang boleh, tapi mungkin untuk melancong, untuk tengok-tengok, mungkin kurang sesuai sedikit. Okay. Malaysia mempunyai kekayaan biodiversity, kepelbagaian bio. Okay. Gunung, gua, pantai, pulau-pulau, taman negara dan sebagainya. Malaysia mempunyai cuaca yang sesuai dan iklim yang sesuai. Yes. Sebab Malaysia iklim dia stabil. Sepanjang tahun iklim dia stabil. Taburan hujan dia stabil. Kalau di negara lain mungkin dia ada 4 musim. Jadi kurang sesuai. Kadang-kadang bila kita nak datang tu dia kurang sesuai. Malaysia anytime, anywhere. Okay. So nombor 9, sistem pengangkutan negara kita terancang. Kita ada MRT, LRT. Apa lagi? Kita ada bus rapid. Kalau di Penang ada hop on. Jadi pengangkutan kita memang agak terancang dan agak sistematik. Jadi tak ada masalah untuk kita pergi daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tak ada masalah. Kita ada bas persiaran. Jadi transport kita memang agak selesa lah, agak selesa dan sistematik. Jadi Malaysia juga ada banyak produk kraft tangan. Selain daripada makanan, dia ada banyak produk-produk kraft tangan. Kalau yang tak bersetuju mungkin sebab dia banyak salji. Negara lain ada banyak salji, Malaysia tak ada salji. Jadi dia tak setujulah Malaysia ni sesuai untuk pelancongan. Tapi ya ke sebab salji je ke? Kan kita boleh tanya dia. Okay, lebih maju dan moden, mungkin negara mempunyai lebih banyak tempat menarik. Mungkin. Tapi tak apa, kita hormati pendapat dan pengetahuan yang pelajar kita dah ada. Jadi kita hormati, kita meraihkan semua. Okay? Right. Dan selepas tu kita mungkin boleh buat satu aktiviti. Jadi berdasarkan sebab-sebab yang telah awak bagi, pilih 3 sebab yang paling utama untuk awak datang melancong ke Malaysia menurut urutan. Jadi kalau kita ada grup, okay, satu grup mungkin 4 orang. Jadi 4 orang tu boleh berbincang. Dalam kalau 9 tadi, kalau dalam kategori 10 sebab yang utama, pilih 3 yang terbaik. Okay, menurut urutan. Jadi mereka akan berbincang. Mereka akan pilih idea yang terbaik untuk menjadikan sebab untuk menyokong pendapat mereka. Jadi dekat sinilah yang akan berlakunya kolaborasi dan mereka akan berbincang sesama mereka. Jadi itu yang kita nak. Okay, proses yang pelajar lalui untuk mendapat satu keputusan yang muktamad. Jadi sebab yang paling utama tu kita mungkin boleh tengok dalam kelas kita ada 9 kumpulan. Satu kumpulan ada 4 orang. Mungkin ada 9 kumpulan atau 10 kumpulan. Jadi kita boleh tengok adakah sama dalam 10 kumpulan ni, adakah sama semua memilih sebab utama yang paling yang sama. Kita boleh tengok, kita boleh nampak dan student pun boleh nampak. Okay, kita mungkin boleh buat di sini, kita boleh buat tally lah. Kita boleh buat okay, kalau kumpulan ni nombor 1 mungkin 1 kumpulan je. Nombor 2 mungkin 3 kumpulan. Jadi kita tahulah rupanya yang ni lah antara sebab yang mereka paling suka sebab untuk datang ke Malaysia. Okey. Jadi, lastly kita boleh tengok, adakah Malaysia sebuah negara yang menarik untuk pelancongan? Kita re-emphasize. Okey. Kita re-emphasize balik apa tujuan kita menanyakan soalan tadi. Jadi, pastilah setelah melalui proses tadi, mereka akan berkata, ya, Malaysia sebuah negara yang menarik untuk pelancongan. Menarik. Okey. Jadi, sekarang ni kita tanya dia pula. Kalau awak dah tahu menarik, terbaik, best, sebagai rakyat Malaysia,
apa peranan kita? Tak kisahlah kita ni kerajaan, kita ni ialah diri kita sendiri, kita ni keluarga kita, kita sesama pelajar kita. Tak kisahlah siapa pun kita ni. Kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai salah sebuah negara, apa yang peranan kita, apa tanggungjawab kita, apa yang boleh kita buat, okay, untuk mempromosikan, okay, untuk menggalakkan lebih ramai pelancong datang. Sebab kita dah tahu negara kita ni banyak sebab yang menarik untuk orang datang. Jadi, apa yang boleh kita buat? Kita tanya ni. Right, jadi apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memajukan dan mempromosikan sektor pelancongan? Sebenarnya, yang saya nak ajar pada hari ini ialah topik ni lah. Langkah-langkah untuk memajukan, mempromosikan sektor pelancongan. Tapi saya tak mula terus. Saya tak terus tanya pelajar, okey, apa langkah-langkah yang boleh kita promote? Tak, nanti pelajar akan blank. Okey, jadi sebelum saya mulakan, mereka dah tahu sebab-sebab yang mengatakan Malaysia ni terbaik, sesuai untuk pelancongan. Jadi kita tunjuk satu video hanyalah untuk orang kata memberikan lebih exposure lah. Okay? Memberikan lebih pendedahan. Oh, tak boleh buka Okay. Saya tak pasti ni boleh dengar ke tak. Tapi lebih kurang ni lah. Lambat Basikal warga emas Wan Hashim Wan Mahmud sekali lagi menggunakan kayuhan Solo yang sejauh 600 km dari Kota Baru, Songkla, Thailand bermula Rabu 25 Disember. Wan Hashim atau lebih mesra dikenali Pak Wan, usia 74 tahun berkata kayuhan Solo itu adalah kali ke-9 dalam tempoh 5 tahun. Tujuan mempromosikan Tahun Melawat Malaysia 2020 dan Tahun Melawat Kelantan 2020. Pak Wan berkata bagi tujuan promosi, beliau membawa kain rentang dan akan berhenti di beberapa destinasi untuk membuat rakaman video bersama penduduk dengan menggunakan telefon bimbit miliknya. Terdahulu, Pengarah Tourism Malaysia Kelantan Hafiz Hazin merasmikan pelepasan misi kayuhan Solo jelajah selatan Thailand di pekarangan Pejabat Tourism Malaysia Kelantan di Kota Baru pada Rabu. Okey. Jadi itu antara contoh video yang boleh kita tunjukkan kepada pelajar kita. Right? Jadi kita suruhlah dibincangkan. Okey, itu salah satu video yang awak dah tengok. Salah satu langkah yang telah diambil oleh rakyat kita, iaitu melakukan kempen, berkayuh basikal daripada Malaysia ke selatan Thailand untuk mempromosikan Malaysia di mata dunia. Okey. Jadi itu salah satu langkah. Jadi apa lagi langkah-langkah yang boleh kita buat? Sebab Malaysia ni menarik. Malaysia ni mempunyai tempat-tempat yang menarik. Dia mempunyai banyak sebab untuk orang datang. Jadi apa yang boleh kita buat? Apa langkah-langkah dia? Okey. Jadi langkah-langkah dia saya ambil balik daripada pelajar punya jawapan. Okey. So tadi mungkin pelajar cakap Malaysia ni cantik, banyak tempat pelancongan. Okey. Kita dah tahu Malaysia ni cantik, banyak tempat pelancongan. Apa yang patut kita buat untuk mempromosikan sebab ini? Jadi antaranya mungkin kerajaan. Okey. Kat sini kita ada kata bantu ragam. Kata bantu ragam ni contohnya wajib, mestilah, haruslah, hendaklah, perlulah. Okey. Patutlah, boleh, dapat. Okey. Ini kata bantu ragam untuk membantu ayat kita. Jadi kerajaan mestilah menjalankan kempen seperti Tahun Melawat Malaysia, Tahun Melawat Kelantan dan pelbagai acara antarabangsa untuk membolehkan pelancong tahu akan kecantikan dan tempat-tempat pelancong yang menarik di Malaysia. Itu antara contoh dia. Lepas tu mungkin dia cakap Malaysia aman damai tiada peperangan. Jadi apa yang perlu kita buat untuk mengekalkan sebab itu, mengekalkan faktor itu? Jadi kita hendaklah memelihara keamanan negara dan mengurangkan kadar jenayah yang berlaku. Kalau negara ni tak aman, orang takkan datang. Kalau negara ni banyak
banyak jenayah, kes-kes jenayah. Contohnya di Brazil kan, kalau kita boleh tengok video sebelum ni, di Brazil, peragut tu boleh datang dan meragut beg kita macam tu saja. Mungkin ada banyak kes dadah, kes tembak menembak, bahaya. Jadi kita takkan pergi. Jadi kita kenalah memelihara keamanan negara dan mengurangkan kadar jenayah yang berlaku. Barulah Malaysia akan aman damai, tiada peperangan. Jadi itu yang perlu kita buat. Lagi, kita kata di Malaysia ni sebab dia menarik ialah sistem pengangkutan negara kita terancang. Jadi apa yang perlu kita buat? Kalau kita tak boleh buat, kita mintalah, kita pohon kepada kerajaan. Kerajaan haruslah menyediakan sistem pengangkutan yang cekap dan efisien. Barulah orang seronok untuk datang. Dia tak ada masalah untuk transport. Dan akhir sekali, duit. Kalau mahal, orang takkan datang. Orang takkan mampu untuk datang. Jadi Malaysia tidak mahal untuk pergi, betul. Jadi apa yang perlu kita buat? Kerajaan perlulah mengurangkan cukai barangan. Kita perlu bagi tahu pelajar, dekat sini dia dah elemen berantas kurikulum lah, kita boleh ajar. Sebenarnya setiap barang ni ada cukai, berapa peratus. Jadi bila kita kata peratus tu, itu berkaitan dengan matematik. Dekat sana lah elemen berantas kurikulum. Jadi kerajaan perlulah mengurangkan cukai barangan sebanyak berapa peratus. Jadi supaya pelancong seronok untuk berbelanja. Okay? Dan akan datang semula ke negara Malaysia. Jadi ini antara sebab-sebab dia. Disebabkan sebab ni, kita bolehlah ada langkah-langkah untuk memelihara sebab itu dan terus berlaku. Jadi itulah. Jadi secara kesimpulan dia, saya mulakan daripada sebab-sebab. Semalam sebenarnya konsep ni pun saya dah ajar, saya dah kongsikan. Jadi kita mulakan daripada kebaikan-kebaikan. Tapi hari ni kita mulakan daripada sebab-sebab. Okay? Sebab-sebab. Jadi daripada sebab-sebab tu, apa langkah-langkah kita untuk membolehkan sebab-sebab itu terus berlaku. Okey, jadi antara langkah-langkah dia yang tadilah kita dah bincangkan. Dan mungkin sebagai aktiviti pelajar, tak semestinya kena tulis karangan. Kita boleh minta pelajar menghasilkan sebuah video. 1 minit atau 2 minit sahaja. Video yang menarik untuk mempromosikan mungkin sekolah mereka. Ataupun mungkin kampung mereka. Something yang mereka bangga untuk beritahu kepada orang lain. Buat video tu secara kreatif, buat video tu secara menarik sampai orang teringin untuk datang. Kalau tak, orang takkan melancong ke tempat itu. Jadi dia kena buatlah satu video ataupun poster pun boleh. Secara kreatif selama mungkin poster tak adalah masa kan. Tapi kalau video mungkin maksimum 1 minit atau ke 2 minit saja, tak perlu lama. Dan bila langkah ini dijalankan, bila sebab ini telah ada, apa kesan positif dia? Pelancongan kita kalau semakin ramai orang datang, apa kesan positif dia? Apa kebaikan dia? Nampak? Dia akan pergi macam ni saja, dalam pusingan macam ni. Dan itu sahaja. Okey? Boleh? Jadi sebenarnya apa-apa topik pun dia sebenarnya tak larilah daripada benda-benda macam ni. Jadi untuk kita bincangkan bersama-sama. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Alright. So saya harap perkongsian pada hari ini bermanfaat untuk semua. Dan harap-harap kita boleh gunakan Socratic Method sebagai salah satu cara lah untuk membuatkan kelas kita lebih interaktif. Student lebih ada kemahiran berfikiran aras tinggi, berfikiran kritikal. Okey, dan itu sahaja. Dan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Right? So terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.